Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 7. Saya sebagai pembentang pertama, Nurin binti Muhammad. Pembentang kedua, Suhaila binti Sahak, dan juga pembentang ketiga ialah Masina binti Ilyas. Okey, tajuk kumpulan kami ialah Audisi, iaitu singkatan dari nama Zero Discipline. Secara sinopsisnya, program di sini ialah tentang bagaimana ingin mengatasi masalah disiplin. Seperti yang kita dengar, seperti yang kita tahu, salah laku disiplin sering berlaku di semua sekolah di Malaysia ini. Tak kira di sekolah rendah ataupun di sekolah. Dan program audisi ini kita akan fokus kepada sekolah rendah sahaja. Salah laku disiplin seperti potong kelas, berasukut, pukul kawan, buli dan sebagainya yang sering berlaku di sekolah rendah sering berlaku, dan jika masalah disiplin ini tidak dibendung akan menjadi nanah terkudis dalam masyarakat kita dan akan merugikan negara. Oleh itu, program di sini kita gabungkan semua pihak, sekolah, pelibatan PIBK dan komuniti setempat dalam usaha menggembling tenaga untuk membasmi ataupun berusaha untuk membantu pihak sekolah mengurangkan masalah disiplin. Okey, isu yang sering kita dengar, murid kerap melakukan masalah yang sama, murid tak boleh ditegur. Okey, masalah ni makin lama makin bernanah dalam institusi pendidikan. Dah bermula daripada sekolah rendah lagi. Bila kita tegur, kita bagi punishment, dia akan buat lagi selepas tu. So, kadang-kadang agak sukar untuk guru bagaimana untuk handle dan menguruskan murid-murid yang bermasalah ni. So, program di sini kita cuba nak buat dan kita akan laksanakan di sekolah. Dan insya-Allah dengan adanya program di sini dia boleh membantu bagaimana untuk mengurangkan masalah disiplin. Okey, selalu yang kita lihat di sini salah laku disiplin ialah ponting kelas, berasukut, pukul kawan. Ini yang di sekolah rendah lah. Yang agak ekstrim sikit mungkin sexual harassment. Dan bila kita tengok di bidang masa, mungkin ada yang dah menghampiri kepada jenayah berat. Mungkin ada yang nak menghampiri membunuh secara sengaja ataupun tidak sengaja, mencederakan kawan-kawan ataupun dah bertindak liar, pelakuan yang agak ganas. Ada yang telah terlibat dengan dadah. Itu yang agak ekstrim lah. Okey, yang kita nampak punca utama dari dalam masalah disiplin ni di sekolah, saya sendiri sebagai guru yang pernah handle disiplin, yang saya nampak memang yang pertama ni daripada keluarga. Bila keluarga tidak menunjukkan contoh yang baik, iaitu ibu bapa itu sendiri, dia akan membawa kepada anak. Sebab kita ni sebagai contoh dan contoh ketua dalam rumah. Dan apa yang saya nampak, murid yang datang daripada family background yang bermasalah, dia memang menjurus 90% kepada masalah juga di sekolah. Ada yang sebaliknya, ada yang boleh berfikir secara rasional, ada yang tidak. Ini semua melibatkan emosi dan juga tindakan mereka. EQ, emotion quotient mereka, ada yang okey, ada yang tak okey. Dan peranan sekolah dan juga komuniti setempat sangat memainkan peranan untuk membantu murid ini kembali kepada karakter yang baik. Kita nak ubah murid ni tak dapat 100% tapi menghampiri ke 100% tu. So, bukan keluarga sahaja, tapi peranan sekolah dan juga komuniti setempat juga memainkan peranan. Kita perlu membantu murid ini. Untuk program di sini kita gabungkan semua pihak ni dalam program kita ni, dan kita ada aktiviti yang kita buat yang melibatkan semua pihak ni, untuk kita sama-sama menggembling tenaga dalam mengurangkan masalah disiplin sekolah. Langkah-langkah pencegahan seperti yang saya cakap tadi, program audisi ni adalah salah satu idea kita untuk mencegah supaya salah disiplin ini tidak menjadi lebih teruk. Yang keduanya, sebenarnya yang pertama yang sebetul-betulnya memang daripada ibu bapa itu sendiri. Memang rational project ni,
berdasarkan rekod masalah disiplin di Sekolah Kebangsaan Rapat Jaya pada tahun 2018. Okay. Selain daripada defect kepada prestasi akademik murid ni, dia juga mempengaruhi persekitaran. Dia boleh influence kawan-kawan dia. Dia boleh influence guru-guru dia pun akan terinfluence sebab kita pun akan boleh jadi bad mood kalau anak murid kita yang setiap hari kita tengok asyik buat masalah laku disiplin. Okay, kawan-kawan daripada tak buat akan boleh jadi buat, ataupun boleh tak buat pun bila dah sikit hati boleh jadi macam contoh bully kawan, orang tu akan, kawan yang dibuli tu tiba-tiba memberontak, akan boleh jadi pergaduhan dan juga masalah-masalah lain. Rekod masalah disiplin yang saya katakan tadi daripada perbincangan dengan unit HAM dan bimbingan dan kaunseling. Rekod ni kita bukan setakat rekod verbally, kita akan lihat dari segi dokumentasi bertulis. Soal amaran pertama, soal amaran kedua, soal amaran ketiga dah tak okey, kita pergi ke refer ke counselor. Then bila dah tak okey apa semua, baru kita ada prosedur-prosedur yang lain. Okay, sebelum ke prosedur yang lebih merugikan murid ni, ini yang kita wujudkan program audisi ni supaya kita nak tarik balik murid ni pergi kembali kepada tujuan asal kenapa mereka ke sekolah dan kenapa mereka dilahirkan di dunia ini, dan apa tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang anak. Seramai 22 orang murid yang agak kritikal masalah disiplinnya. Kita tak boleh cakap tegar sebab mereka ni masih dalam kumpulan kanak-kanak. So bagi saya dia agak kritikal dan perlu dibendung sebelum mereka melangkah masuk ke alam sekolah menengah yang lebih banyak cabaran dari segi emotion quotient. Visi dan misi ke arah masalah disiplin sifat. Okay, mungkin kita tak dapat 100%, tapi ke arah, itu misi kita. Visi untuk melahirkan pelajar yang bebas dari masalah disiplin. Matlamat untuk menguruskan dan menyelesaikan masalah disiplin secara cekap dan lebih berkesan. Tak nak nampak macam cacah marba. Kita ada kita punya plan strategi kita. Okey, program di sini adalah salah satunya, dan bila kita buat program ni secara objektifnya dan matlamatnya, kita nak menurunkan kadar kes salah laku, masalah disiplin yang berlaku di setiap sekolah di Malaysia ini, yang makin menanah di dalam institusi pendidikan kita. Objektif yang pertama, untuk mengurangkan bilangan murid yang terlibat dengan masalah disiplin sehingga mencapai tahap yang paling minimum. Yang kedua, memberi kesedaran yang membawa kesan perubahan sikap dan sasiah daripada murid yang bermasalah kepada murid yang bebas masalah disiplin. Yang ketiga, membentuk satu pasukan pengurusan disiplin yang cekap, berkesan dan memberi impak kepada murid dengan penlibatan pihak komuniti luar secara serius dan berterusan. Saya Suhaila Liti Sahab. Saya akan menyambung pembentangan bahagian melihat kepada jadual perbandingan. Kami membuat perbandingan ke atas 8 permasalahan disiplin yang perlu diberikan perhatian oleh pihak sekolah. Nombor 1 dan 2 adalah ponting kelas dan ponting sekolah. Nombor 3 dan 4 membuli dan memberas ugut. Nombor 5 dan 6 pergaduhan dan melawan. Nombor 7, 8 mencarut dan menggunakan isyarat ucap. Kami mensasarkan melihat perubahan kepada setiap keadaan semasa daripada setiap masalah disiplin tersebut. Seperti nombor 1, 2, perubahan yang disasarkan adalah murid akan menepati waktu keberadaan di kelas dan sekolah. Masalah nombor 3, 4, perubahan ke arah sikap yang lebih bertimbang rasa terhadap rakan seperti menghormati rakan. Bagi nombor 5, 6, sasaran perubahan lebih kepada menjaga hubungan baik sesama rakan dan murid. Sasaran akan lebih fokus semasa PDPC berlangsung. Seterusnya masalah 7, 8, harapan diletakkan terhadap murid sasaran agar lebih menghormati perasaan rakan. Di samping itu, mengamalkan pertuturan yang sopan dan penggunaan perkataan yang tidak elok berkurangan. Di bawah subtopik teori dan model perubahan, kami telah memilih teori tingkah laku devian yang membawa maksud perlakuan yang melencong dan menyimpang.
Perlakuan yang melencong dan menyimpang ini terbagi kepada 4, iaitu inovasi, yang mana seseorang memenuhi matlamat dengan cara yang salah. Kedua, ritual, iaitu tindakan mengulang perbuatan. Ketiga, menentang, yang bermakna seseorang menolak matlamat persekolahan. Dan keempat, undur, iaitu tidak berminat dengan matlamatnya. Teori ini telah menunjukkan bahawa permasalahan disiplin berlaku berkait rapat dengan 4 perkara yang telah dinyatakan tadi. Manakala model perubahan pula, kami menggunakan model 3 langkah perubahan oleh Lewin 1958. Okey, seterusnya dalam senario jawatankuasa bagi program edisi terbagi pada 2, iaitu jawatankuasa induk. Terdapat juga barisan AJK yang melibatkan PIBG dan kumpulan sokongan ibu bapa ataupun kita kenali sebagai sarana. Dan juga pihak komuniti luar yang terdekat seperti polis sekolah, jabatan penjara dan agensi anti dadah kebangsaan. Kesemua komuniti ini adalah berdekatan dengan kawasan sekolah. Komuniti ini juga bertindak sebagai fasilitator mengikut aktiviti yang telah dirangka. Komuniti ini juga sebagai fasilitator di dalam sebahagian aktiviti sahaja. Okey, seterusnya jawatankuasa pelaksana dari kalangan guru dan kumpulan sokongan ibu bapa yang akan bertindak mengikut bidang tugas yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya kita melihat kepada tentative program yang telah dibagikan mengikut 4 fasa, iaitu fasa pertama bulan Januari sehingga Mac, fasa kedua April sehingga Julai, fasa ketiga Ogos sehingga Oktober, dan fasa keempat November dan Disember. Setiap fasa mempunyai aktiviti yang telah dirangka mengikut pembahagian minggu. Maknanya ada minggu 1 dan kedua, minggu ketiga dan minggu keempat. Aktiviti setiap fasa dibina mengikut kesesuaian persekitaran sekolah, masa yang bersesuaian dengan pihak KSIB dan komuniti. Terdapat juga program yang melibatkan semua murid sekolah seperti program memperkasa jati diri, bulan sebaran selebar seniman, program pencegahan salah laku berat, program bersama jabatan penjara, iaitu program kita membuat tayangan video tentang suasana di sekitar pusat pemulihan dan jabatan penjara, dan juga lawatan muhibah ke kawasan, ke rumah perlindungan ataupun rumah penjagaan warga emas berdekatan dengan kawasan sekolah. Di samping itu kami juga memberi fokus kepada murid sasaran, iaitu yang 22 murid tadi, dalam kepelbagaian aktiviti yang hanya melibatkan kelompok murid sasaran tersebut sahaja. Seperti perjumpaan bersama ibu bapa pada fasa pertama dan fasa ketiga. Dan tugasan murid, kebanyakannya pada setiap fasa kita adakan tugasan murid. Kad ganjaran, ini melibatkan amalan-amalan ataupun nilai murni yang dilakukan oleh murid sasaran. Semakan kerja sekolah, buat bicara bersama PIBG, PIBK dan juga kaunseling. Memperkasakan penerapan agama dan moral, iaitu kem solat ataupun aktiviti keagamaan bagi murid sasaran yang beragama Islam, dan juga intervensi moral bagi murid non-Muslim. Jalinan kasih, iaitu satu program yang mana kita melibatkan aktiviti bersama PIBG, PIBK dan juga guru kaunseling, iaitu program kita makan bersama murid-murid sasaran ini. Ikrar kelakuan baik dan ziarah cakna juga dimasukkan dalam program audisi ini. Okey, namun demikian setiap program yang telah dirangka ini tertakluk kepada sebarang pindaan dan perubahan, tapi program yang telah dirancang ini tetap akan dijalankan supaya pihak sekolah dapat mencapai objektif yang dikehendaki di dalam program ini.
Seterusnya bagi catagan. Catagan adalah satu urutan kerja yang dijadikan sebagai garis panduan pihak kami dalam memastikan setiap aktiviti yang dibina dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai objektif. Catagan dimulai dengan sebelum program dijalankan, iaitu pada jangkaan bulan Ogos sehingga Oktober tahun sebelum program ini dilaksanakan. Seandainya program ini dilaksanakan pada tahun 2020, maka pada Ogos 2019 kita dah mulakan urutan kerja ini. Seterusnya catagan dibina mengikut 4 fasa, yang mana setiap fasa tu ada bilangan bulan tertentu dan setiap bulan dibagikan kepada 4 minggu, supaya pembahagian minggu dapat dibuat mengikut minggu pertama dan minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat. Saya Maslina binti Ilyas, merupakan pembentang ketiga bagi kumpulan 7. Kita akan teruskan dengan anggaran bajet. Saya akan mulakan dengan perbelanjaan. Jika kita lihat daripada slide, terdapat 10 item yang telah kami senaraikan, di mana bajetnya sehingga mencecah RM2,500. Kita lihat pula sumber pendapatan. Jumlah keseluruhan sumber pendapatan yang kami perolehi juga RM2,500. Jadi tiada lebihan pendapatan di sini. Bahagian seterusnya adalah penjelasan aktiviti projek berdasarkan model perubahan 3 langkah Lewin. Seperti yang telah diterangkan oleh sahabat saya sebentar tadi, model ini mempunyai 3 langkah. Iaitu yang pertama adalah kita panggil unfreezing ataupun proses pencairan situasi semasa. Situasi semasa yang dimaksudkan di sini adalah satu keadaan di mana masalah disiplin murid itu berada pada tahap yang tidak memuaskan. Kemudian walaupun pelbagai tindakan telah dijalankan mengikut prosedur, mengikut garis panduan, mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh KPM, ia masih tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Kejadian masalah disiplin murid ini masih lagi berlaku sehingga ia menyebabkan situasi ketidakselesaan murid-murid lain, murid di sekeliling, sehingga menyebabkan proses PDPC tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan, dan akibatnya pencapaian akademik murid tidak memuaskan. Jadi di sini satu kesedaran itu wujud untuk mengubah kepada kaedah ataupun cara masalah ini ditangani. Peringkat kedua adalah peringkat moving ataupun pergerakan. Peringkat ini berlaku apabila program atau aktiviti yang dicadangkan itu dilaksanakan untuk mengubah, untuk mendapatkan kesan atau impak yang lebih baik. Jadi di peringkat ini akan berlakunya perubahan dari segi mungkin pembentukan tingkah laku atau gelagat murid, perubahan dari segi nilai dalam diri murid, mungkin dulu negatif dia lebih positif, sikap murid ke arah lebih baik, ataupun berlakunya perubahan struktur pengurusan yang baru dan lebih baik, ataupun perubahan ini berlaku dari segi organisasi secara keseluruhannya. Peringkat seterusnya adalah freezing ataupun pembekuan semula. Jadi di peringkat ini merupakan peringkat ketiga atau peringkat terakhir dalam model ini. Apabila perubahan itu telah berlaku, gelagat atau tingkah laku itu, murid yang bermasalah itu berlaku. Jadi pembentukan kepada strategi dan mekanisme, ganjaran, insentif perlu dibekukan supaya dia menjadi sebahagian daripada amalan ataupun kebiasaan organisasi iaitu sekolah. Jadi proses perubahan itu akan berlangsung, sentiasa akan berlangsung. Jadi kita boleh katakan bahawa ia telah mencapai satu titik keseimbangan atau kestabilan.
Jadi tapi pihak organisasi juga perlu mengambil kira bahawa kestabilan ini bukanlah bersifat kekal. Dia mungkin bersifat sementara dan pada satu masa yang akan datang mungkin dia akan berubah lagi. Implikasi yang pertamanya terhadap ibu bapa, yang kedua terhadap pihak atasan bahawa adanya maklumat dan bukti kajian supaya mereka sedar bahawa apakah garis panduan dan peraturan yang sedia ada itu mampu mengatasi masalah disiplin. Implikasi yang seterusnya adalah terhadap guru-guru di sekolah supaya kesedaran itu wujud dalam diri guru-guru untuk lebih cakna, untuk mengenal pasti gejala salah laku, kekerapannya, serta mengenali juga murid-murid yang bermasalah disiplin, memahami apakah punca kelakuan mereka itu serta bertindak sebagai ibu bapa kedua untuk membimbing mereka supaya meninggalkan masalah tingkah laku negatif mereka. Seterusnya dari segi diri murid sendiri, di mana projek ini diharapkan dapat mewujudkan satu kesediaan dalam diri pelajar untuk meninggalkan gejala tingkah laku mereka setelah kesedaran wujud dalam diri. Implikasi yang seterusnya adalah terhadap penyelidik-penyelidik lain yang berminat untuk mengkaji dengan lebih terperinci berkaitan masalah disiplin dalam diri pelajar. Jadi data-data daripada kajian dan ataupun projek ini diharapkan dapat memberi satu panduan, rujukan ataupun maklumat kepada mereka tentang bagaimana untuk mengambil tindakan susulan mengurangkan atau mengatasi masalah salah laku di kalangan murid. Sebagai kesimpulannya, masalah disiplin yang berlaku perlu diatasi, perlu dibendung sebelum ia merebak kepada masalah ataupun salah laku yang lebih serius seperti terorisme, seperti mogok, seperti seks bawah umur ataupun rompak bersenjata. Okay, jadi bagaimana untuk mengatasi masalah disiplin? Ia adalah melibatkan semua ahli masyarakat. Semua ahli masyarakat perlu memainkan peranan dan tidak boleh menuding jari ataupun menyalahkan pihak lain sebagai punca kepada masalah disiplin.